Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya dirmati pengurusi majlis, ya mulia Tuan Imam yang berusaha ahli tata kuasa Masjid Al-Husna, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dikasihi sekalian. Pertama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang kepada kita untuk meneruskan ibadat puasa kita pada tahun ini, dan hari ini kita masuk hari yang ke-17 Ramadan, iaitu hari yang disebut sebagai Nuzulul Quran, hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan kemudian daripada langit dunia ini diturunkan secara munajjaman, secara sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam dalam masa 23 tahun, sehinggalah Nabi kita Muhammad SAW wafat pada tahun yang ke-10 Hijrah. Dan kita juga mengucapkan rasa syukur pada Allah SWT kerana dapat meluangkan sedikit masa berada di masjid, menunaikan solat subuh secara berjemaah, dan dapat duduk sekejap sementara untuk berkongsi pandangan dan juga maklumat. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat meningkatkan kualiti diri kita sebagai orang-orang yang beriman, dan dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu jalan keselamatan kita dalam hidup di dunia dan juga di akhirat ialah dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh kehidupan yang kita lalui ini ialah untuk mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takwa inilah yang menjadi jalan penyelamat kepada kita dan boleh memastikan kehidupan kita di dunia selamat, dan di akhirat juga mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia ini pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sebarang nilai. Kalau kita tengok daripada asal kejadian, punca kejadian kita ni, kita diciptakan daripada tanah tu, ataupun nenek moyang kita mula Adam alaihi salam diciptakan daripada tanah yang diambil daripada, ada riwayat mengatakan daripada seluruh tempat atas muka bumi ni Tuhan ambil, sobek hak tu sikit, cobek hak ni sikit, gaul dibentuk menjadi seorang manusia yang diberi nama Adam alaihissalam. Dinamakan Adam itu li'annahu khuliqa min adimil ard. Dinamakan Adam kerana dia dicipta daripada pati, ataupun pati lah maksud mudahnya, pati tanah. Tuhan ambil situ, ambil sini, macam-macam. Dan sebab tu kata ulama, bapa keturunan Nabi Adam ni macam-macam warna kulit, kerana tanah tu diambil daripada segala tempat. Sebab tu ada putih, ada hak hitam, hak kuning, labu teh anyi pun ada. Kulit kita ni tak serupa belaka. Pasal tu saya capu gaul, betul lah supaya kita jangan budak buat polling. Kalau ingat lagi sampai budak-budak kita buat polling dengan tanah liat, kita ambil, kita petik gaul, jadilah bentuk burung yang kita panggil polling. Bila siuk tu bunyi, bunyi tu nak ayat. Jadi dari segi asal kejadian manusia yang pertama ni daripada tanah yang tidak ada nilai, dan kita anak cucu Adam ni dijadikan daripada min hamaim masnun, daripada pati tanah juga. Kemudian dijadikan daripada mani, min maniyin yumna, mani yang terpancar dalam hubungan jantina antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Dan mani ni yang menjadi punca kejadian manusia ni suatu benda yang tidak ada rega. Kalau kita tahu atas tanah tu
Orang kata ayat tak patut, itik pun tak sudu. Nak royak hinonya asal kejadian kita tu. Tetapi daripada asal kejadian itulah kita ni dinilai oleh Allah SWT, bukan kerana kejadian kita, tetapi dinilai ialah daripada rohani, aspek rohani yang dipanggil sebagai takwa. Sebab tu Tuhan kata, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Tuhan, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu ni min zakarin wa untha, daripada jenis lelaki dan wanita. Lelaki yang pertama ialah Adam, yang kedua ialah Hawa, yang diciptakan, kata riwayat, daripada rusuk, tulai rusuk Nabi Adam. Betul ke Tuhan ambil tulai rusuk sungguh buat Hawa tu? Hak tu ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada ulama kata memang Hawa ni diciptakan daripada tulai rusuk sungguh. Sebab tu kalau kita tengok tulai rusuk kita ni tak cukup seputung. Kalau kita bilang ni tak cukup seputung orang lelaki ni. Jadi kerana itulah diambil. Tapi ada juga ulama mengatakan dibuat daripada tulai rusuk ni ialah nak menunjukkan tabiat ataupun karakter, kita kata sifat wanita ni yang payah nak lakung. Bukan payah basuh, payah nak lakung. Sebab tu Nabi kata istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in a'waj fa inna a'waja syai' a'lahu idza dhahabta tuqimaha kassartaha, kata Nabi. Nabi besar pada kita istausu bin nisa'i khairan. Beringatlah kamu, jagalah orang puan ni dengan molek. Jaga molek apa? Pasal Nabi kata fa innahunna, maka sesungguhnya wanita itu khuliqna min dila'in a'waj, diciptakan daripada tulai rusuk yang belok. Tulai rusuk ni tak ada betul, semuanya rekuk belakang. Fa inna a'waja syai'a lahu, hak paling belok tu ujung tu hak paling belok sekali. Nabi kata idza tasahabta tuqimaha kassartaha. Kalau mu tebing nak betul tulai rusuk belok tu, dia jadi patuh. Tebing itu patuh kalau kita kerah tulai rusuk. Tapi kalau mu tinggal mazala iwaj, kalau mu lok gitu duk belok situ, maka sebab tu kena laku molek dengan orang puan ni. Orang puan ni lah makhluk yang paling aneh yang Tuhan buat. Dia suka, dia teriak. Dia serabut, dia teriak. Dia sedih, dia teriak semua. Jadi tak tahu mana so. Dia suka doa pun, anak balik raya pun teriak juga. Berjeru air mata suka anak balik raya. Anak tak balik pun teriak juga. Tu nak ayat. Tok lelaki bini dua pun dia teriak. Tak jadi bini pun dia teriak juga. Dia jadi tak tahu mana so. Air mata tu nak ayat. Peliknya orang puan ni. Maka sebab tu kita orang lelaki ni kena lakung dengan molek lah. Dengan orang puan ni kena lakung dengan molek, jaga molek. Jadi daripada kejadian inilah keluarnya kita sebagai manusia. Dan kita ni orang beri nama raja ni, uwe ku, gapo tel lah, gapo ni semua ni, itu gelar-gelar yang manusia beri atas dunia. Tapi nilainya tak ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila kita balik bertemu dengan Tuhan, kita mati ni, semua manusia ni dibukuh dalam kain putih. Kain putih tu serupa ya, raja, esko, menteri besar, timbalan menteri besar, wakil rakyat, orang kampung, hak ngaji, hak tak ngaji, hak cukup sifat, tak cukup sifat, semuanya dibukuh dalam kain putih yang reganya sama. Mari ambil dengan tu imam masjid tu belakang. Tak ada lah katakan dia orang besar, order nah mari pada England kain putih dia. Tak. Kadang-kadang dia beli ke darun cek tu lah juga kain putih. Nak ayat nilai kita manusia ni di hadapan Allah Subhanahu wa taala serupa ya. Cuma yang melebihkan antara seorang dengan seorang tu, kata Tuhan, ialah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Bertakwa itulah nilai yang sebenar. Dan nilai takwa ini
ialah suatu nilai yang boleh dicapai oleh semua manusia kalau dia berusaha, dia bersungguh-sungguh. Dan inilah tanda nombor satu keadilan Tuhan. Yang kedua, kasih sayang Tuhan kepada kita manusia. Adilnya Tuhan ni kerana nilai takwa ni yang menentukan kemuliaan hidup kita di dunia dan di akhirat boleh dicapai oleh semua orang. Bukan kerana dia ada harta, bukan kerana dia ada ilmu, bukan kerana dia keturunan sikit-sikit, tak. Orang yang tak ada harta pun kalau dia usaha sungguh-sungguh, dia boleh mencapai takwa. Orang yang tidak mengaji tinggi pun kalau dia usaha sungguh-sungguh, dia boleh mencapai takwa. Orang yang mari daripada orang kebanyakan, tidak raja, tidak nik, tidak uang, tidak gapo pun, kalau dia berusaha sungguh-sungguh, dia boleh mencapai takwa. Kalau takwa ni hanya boleh dicapai oleh orang yang kaya saja, orang susah tak akan dapat masuk syurga. Kalau takwa ni hanya boleh dicapai dengan ilmu sahaja, orang yang kurang ilmu tak boleh masuk syurga. Kalau takwa ni hanya boleh dicapai oleh orang yang berketurunan mulia sahaja pada pandangan manusia, orang yang tak ada keturunan, orang tak panggil nik dia, tak panggil uang, tak panggil apa, tak boleh masuk syurga. Tapi oleh kerana Tuhan ni sifat dia adil, kasih sayang dia melimpah ruah kepada kita manusia, dia beri peluang semua orang. Siapa yang berusaha, orang yang ikhtiar, yang rajin, dia boleh mencapai takwa tu. Tu nak ayat adilnya Tuhan kepada kita semua, diberikan suatu nilai yang tidak perlu guna bitimah, yang tidak perlu guna pakat dan keturunan, tetapi boleh dicapai dengan iman dan amal yang soleh. Dua ni, kalau ada iman dan amal yang soleh, kita boleh mencapai ketakwaan. Dan orang yang bertakwa ni terlalu banyak. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, kata Tuhan. Innal muttaqina, sesungguhnya orang yang bertakwa itu fi jannatin wa nahar, akan masuk dalam syurga dan ada sungai-sungai dalam syurga. Tuhan sebut syurga ada sungai ni pasal orang Arab payah nak boleh sungai. Sungai dia tu sekat buku lali kita ya. Panggil sungai dah. Dia panggil wadi, oasis tu airnya lebih kurang sekat buku lali ya. Tapi hot tu habitat tu. Sebab tu Tuhan buat gambar ialah jannatin wa nahar. Tame-tame, tame-tame penuh dengan pokok kayu, dengan bergapo semua, lepas tu ada sungai pula mengalir. Sesuai dengan Quran itu diturunkan pada orang Arab pada waktu itu. Gambaran yang boleh menarik perhatian dan jiwa orang Arab. Sebab tu orang Arab bila mari Malaysia, mari sebelah timur kita ni kat Allah habitat, supaya masuk syurga dah dia rasa. Dengan pokok kayunya, dengan berapa semua. Itu nak ayat. Fi jannatin wa nahar, apa ni, fi maq'adi sidqin, duduk di tempat yang benar, tempat yang mulia, inda malikin muqtadir, dekat dengan Tuhan yang maha berkuasa. Ni janji Tuhan kepada kita, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ni antara janji Allah. Orang bertakwa ni dia akan dapat duduk di tempat yang comel esok di akhirat, dekat pula dengan Tuhan yang maha berkuasa. Jadi kita boleh masuk dalam syurga dekat dengan Tuhan ni bukan kerana piti banyak. Bukan kerana kita keturunan molek di atas dunia, bukan kerana kita ni ngaji tinggi, tapi ialah kerana apa ni, iman dan amal yang soleh. Yang tersebut dalam ayat lain, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Itu Tuhan sebut, innal ladzina, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk jannatil firdausi nuzula, akan turun ataupun masuk dalam syurga firdaus. Syurga firdaus ni syurga yang paling tinggi, kelahnya kelah tinggi. Kalau hotel bukan lagi apa, bukan naik bitai bulan penuh. Bitai tu kecil lagi, naik bitai bulan penuh. Penuh makna hotel yang paling mahal, lebih pada Burj Khalifah lagi di Dubai ni. Burj Khalifah tu sewa semalam-semalam berapa ribu semalam ni. Hak ni lebih pada tu lagi. Tu habis syaratnya apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum, adalah bagi mereka. Kalau kita terjemah secara Jawi, kanat lahum, adalah bagi mereka. Kanat itu fa'il madhi, fa'il masa lepas. Syurga ni tak ada lagi.
Mengikut pendapat yang masyhurnya tak ada lagi lah ni. Walaupun ada ulama kata ada dah, sebahagian ulama. Tapi kita ambil hak masyhur. Hak masyhur kata tak ada lagi syurga lah ni. Tapi apa Tuhan kata adalah bagi mereka pada masa lepas. Guna past tense. Pastilah bagi mereka ni dapat syurga, kerana kata ulama nak menunjukkan kepastian. Bila benda akan datang Tuhan guna past tense, sirah madhiyah, nak menunjukkan bahawa benda ni mesti jadi, mesti boleh. Jadi sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh pasti bagi mereka. Kalau kita terjemah lagu tu, kanat lahum tu adalah pasti bagi mereka mendapat syurga Firdaus, tempat duduk, tempat turun dia. Nuzulah tu tempat dia duduk, bukan nuzulah Palu go Musen duduk ni. Nuzulah ni tempat turun, tempat duduk. Tempat duduk tu. Nuzulah HCD 2 kali, bukan tu. Lama tukar dengan nuzulah tu pula kan. Jadi ni nak ayatnya janji Tuhan kepada kita. Syaratnya iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh inilah yang menjadikan kita ni manusia yang bertakwa. Sebab tu Tuhan sebut dalam ayat lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah olehmu akan bekalan. Berbekallah olehmu, kalau terjemuh bahasa lagu lain pula, berbekallah olehmu. Wa tazawwadu, sedia bekal, kena cedek bekal kita atas dunia ni. Apa? Pasal kita ni nak jalan jauh lepas ni. Orang nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi atas anak ya, nak masuk universiti, cari tok wakil minta bekal. Nak pergi convocation anak, cari tok wakil minta bekal. Duit bukan tak ada dah, tapi pergi jumpa tok wakil nak tambah cedek. Takut bocor tayar kereta ko. Salah nak makan tu tak cukup ko. Jadi bekal. Zaman dulu rebus telur. Rebus telur tu kak. Makan ke telur siapa ketuk dekat tu lah tahu. Busuk tu makan telur rebus saja. Zaman dulu. Mana kita nak pergi mana-mana bekal. Pasal kita tahu perjalanan kita jauh. Jadi akhirat ni perjalanan yang jauh. Sebab di akhirat ni dia kekal pas ke bila-bila. Kita atas dunia ni lama setara mana pun, siapa masa habis gear kita atas dunia. Sebab dunia ni tepatnya sementara. Kita umur 60, 70, kita suruh lama dah 80, tapi lepas tu mati juga ke mana pun, 100 tahun pun mati juga. Tapi akhirat ni kekal pas bila-bila. Innal akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Sesungguhnya hidup di akhirat ni kata Tuhan ialah kehidupan yang sebenarnya, law kanu ya'lamun, kalaulah manusia ni tahu. Kalaulah manusia ni tahu, tapi tidak ramai orang tahu. Tidak ramai orang sedar. Sebab tu tidak ramai di kalangan kita cedek untuk hidup di akhirat. Hidup masa tua kita cedek masuk ASN lah, CPR Amanah Sahaya Bumi Putera lah, Sahaya Nasional lah, untuk hari tua. Bekal dalam bank tu gak CPR pitih untuk hari tua. Takut tak boleh makan pada bila tua mari, makan pun tak lalu dah. Pitih banyak pun makan tak lalu dah. Gauk lah, kecil manis lah, darah tinggi lah, paling dogo pun gigi longgar. Tu ya paling dogo sekali. Boleh jadi tak ada gauk, tak ada kecil manis, tak ada jatuh, tapi gigi longgar. Gigi longgar kak, tengok makan ni kak, pakai tengok begitu. Selera pun hilang. Amor lah ni umur 50 lebih dah. 50 lebih ada dah bagi tak si makan. Kok kita serah tak si. Dulu zaman muda kak, tolak batu dengan kayu ya, masuk belakang. Lo ni umur 50, masa umur 40 lebih tu ada dah barang-barang yang kita tengok kita mikir nak makan. Tu jadi kurang. Tuhan tarik dah tu nikmat. Dia tarik nikmat. Kau tua kita, kau tak ada selera. Tengok bini pun kelipah. Dah. Mula kat tunggu ngonik pas kau dua rumah lipat cel lagi. Tangga masjid mari tu nampak lipat ada. Sebanyak-banyak lipahnya cel boleh di tangga masjid. Nak royak, tapi dia tua mari kelipah. Masuk dekat pun tak sih tu. Nak royak tu lah. Dia tua mari. Tapi dalam keadaan setara tu kita cedek lagi pitih. Cipel lagi pitih bekalan untuk hari tua. Tapi berapa ramai di kalangan kita masuklah hamba sendiri ia cedek untuk akhirat. Bekal untuk akhirat kita, perjalanan kita yang jauh dan tidak akan habis sampai ke bila-bila. Sebab hidup di akhirat ni kekal dan abadi. Bapa tak mati sebab kematian itu sudah dimatikan oleh Allah pada hari akhirat. Bila semua orang mati,
Tuhan berupa kematian itu dalam bentuk seekor binatang kibas, Tuhan sembelih. Dalam satu riwayat hadis. Bila habis dah manusia mati, tiup sekekala ke apa, Tuhan ambil mati itu, al-maut. Kematian itu Tuhan bentuk dalam bentuk binatang seekor, bentuk kibas tak silap dalam hadis tu, Tuhan sembelih mati. Sebab tu orang tak mati dah pada tu. Mati tu tak ada dah. Lah ni yang kita mati ni pasal mati ada. Dan mati ni pula kata syair Arab, ra'aitul manaya khabta ashwa'a. Faman tusibhu tumithu wa man tukhti yu'ammar fayahrami. Itu syair Arab kata. Ra'aitul manaya, aku tengok kematian itu khabta ashwa, serupalah huta buta. Huta hak buta ni jalan orang buta ke mana tak? Jalan berapa ikut dia. Kereta dia tepuh lagi. Tu orang buta ni. Dia jalan dia tepuh kat si. Jadi syair Arab ni kata aku tengok kematian itu seolah-olah macam huta buta. Faman tusibhu tumithu, siapa tepuh dengan dia matilah. Wa man tukhti yu'ammar fayahrami, siapa dia tak tepuh hidup pas tua, siapa nyanyuk diri. Hak tepuh dengan dia kadang-kadang umur 5 tahun mati. Bo beranak mak ayah suka habis teh kena denggi mati. Buya-buya denggi lah ni. Nak nikah esok lusa dah, accident hari ni mati. Nak masuk Ramadan, esok lusa dah Ramadan, siap baju dah. 5 pasal bini, 5 pasal dia, 5 pasal. Tak ada mari Ramadan mati. Tak ada gaya. Tu hak pasal kena tepuh ke mati. Tak kira tua muda, laki puas, segar sehat, sakit sehat, tak kira. Tapi ada hak tak kena. Sakit tu gak setahun tak mati-mati, hak tak sakit mati. Hak jaga dia mati dulu. Hak jaga orang sakit ni mati dulu. Supaya Syarifah Ain ni mati dia dulu pada mak dia. Mak dia kata aku ingat, ambo mati dulu muka ambo tua. Sakit pula mati Syarifah Ain ni dulu. Seri Dewi Malam. Mati dah Seri Dewi Malam. Tak ada dah lah. Nak ayat patutnya mak dia lah mati dulu, mak dia tua. Tapi mak dia nya tinggal hak tak boleh nyanyi. Hak boleh nyanyi mati. Nak ayat ni kerja Tuhan, kerja Tuhan. Jadi sebab itulah kita esok hidup kita di akhirat ni kekal dan abadi. Maka sebab itulah persiapan ke akhirat mestilah kita lipat ganda daripada persiapan dunia kita. Hak ni lah kita kena betul fikiran kita orang Islam ni supaya mengutamakan kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia. Atas dunia ni bukan main lagi kita sungguh. Kopak rela bangun nak tengok bola. Pesan ke bini, gerok aku tu nak tengok ni final Piala Dunia, benar Jerman ke benar Argentina. Perdana Menteri pun jago nak tengok bola tu. Tinggal Cik Emuh di rumah tu kerana nak tengok bola di Dataran Merdeka. Sungguh atas dunia gerok ke bini, gerok aku nak nyau ni, aku tak boleh kata nyau. Sudah nyau selok subuh tak tahulah ke mana. Besar ke nyau lagi, besar ke bola daripada semayang subuh. Nak bangun nyau tu rela beli je 4-5 butir habis bucu rumah pasal. Je pula deras sekali. Sekali kering tu rabur pun bergetar. Bimbel takut tak bangun nyau. Sudah nyau jadi gorai subuh tak tahu apa. Cakap gerok bini. Tu celek-celek pukul 8. Mayailah juga subuh dinosaur. Bukan subuh gajah. Subuh gajah ni pukul 7. Ni pukul 8, pukul 9 subuh dinosaur lah. Bukan gajah lah. Besar pada gajah lagi. Dia nak ayat. Bersungguh tengok bola pukul 5 je negara. Tak ada mai subuh. Besar ke dunia lebih daripada akhirat. Jadi hak ni kita kena pakat betul. Betul dulu supaya keselamatan hidup kita di akhirat itu terjamin. Dan nak masuk selamat di akhirat ni, Tuhan kata tadilah iman dan amal yang soleh yang bila dapat pahala yang banyak, dia lahir dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Tuhan kata wa tazawwadu, hendaklah kamu menyediakan bekal untuk akhirat. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya bekal yang paling baik kata Tuhan ialah at-taqwa, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa ini seperti hamba kata tidak terletak pada pakaian, tidak terletak pada harta, tidak terletak pada pakak.
Tapi takwa ni ialah Nabi kata at-taqwa ha huna. Ada satu hadis yang panjang, Nabi kata at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi salasan. Nabi kata takwa tu duduk sini. Duduk sini maknanya duduk dalam hati kita. Wa yushiru ila sadrihi salasan, 3 kali Nabi tunjuk. Ni tempat takwa ni 3 kali Nabi tunjuk. Yushiru, dia mengisyarat, mana tunjuklah. Tunjuk ke dada dia ni, ke hati dia 3 kali. Maknanya Nabi nak tekan takwa ni bagi duduk sini. Sebab tu kadang-kadang orang pakai biasa je dia. Tidak berjubah, tidak serban, tidak pakai piyuh supaya kita, tapi takwanya lebih tinggi daripada kita yang pakai piyuh. Nak guana pakai piyuh beli nombor ekor. Takwa kok mana? Siapa kedai nombor ekor, ambil piyuh lipat. Serih bubuh. Bubuk dengan orang. Pergi kelak malam buat piyuh. Jadi takwa kok mana? Sebab tu takwa ni bukan duduk di gon ni, bukan duduk pada pakaian, duduknya di dalam hati. Maka sebab tu hati inilah yang mesti kita bina, yang mesti kita bersihkan supaya kita mencapai kedudukan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ni bekah yang penting. Dalam satu hadis Nabi kata iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau cucilah hati ni, cucilah bukan lain. Ada hati cuci sekarang mikir pun comel, mikir molek semua. Nombor satu kali dengan Tuhan, dia fikir comel dengan Tuhan, tidak pernah ada suuzon dengan Allah. Sentiasa husnuzon dengan Tuhan. Tuhan buat kerana takdir ke dia pun dia terima dengan redha. Itu tanda hatinya comel dengan Tuhan. Kalau hati kita tak comel dengan Tuhan, kita komplain belaka. Tuhan buat gitu, kita komplain. Tuhan buat gini, kita komplain. Pasal hati kita tak comel dengan Tuhan. Sebab itulah orang beriman ni dia redha dengan takdir. Antara iman kita ni, salah satu rukun imannya al-iman bil qada wal qadar. Percaya kepada qada dan qadar, iaitu ketentuan Tuhan. Usaha kena buat. Kita kena usaha cari pitih, cari harta untuk mudah hidup kita atas dunia. Tapi kalau tak boleh, setakat tu kita buat habis dah kita, setakat tu yang kita boleh, kita puas hati dah. Alhamdulillah, mujulah setara ni Tuhan beri. Kita ni kalau boleh nak lebih, tapi setakat tu ya. Itulah orang yang beriman, dia tak komplain. Ikhtiar jaga kesihatan, makan pilih ke apa, kena nyakit juga, maka terimalah ketentuan Tuhan. Baca masuk tuition ke apa semua tak pah juga, reksa, maka terimalah. Itu dikatakan redha dengan qada dan qadar. Tidak komplain, tidak kata Allah apa Tuhan wi kat hamba nyakit orang lain hak jahat pada hamba tak kena. Kau itu tak aja mari masjid, tak ada kena gauk-gauk pun. Hamba tak tinggal masjid semaya malam pan bahaya gauk, tak ada tua. Tu orang yang tak redha dengan qada dan qadar Tuhan. Komplain Tuhan. Jadi kita ni antara tanda comel hati kita ni, kita terima. Hak Tuhan tentu kepada kita lepas kita ikhtiar, kena juga, maka alhamdulillah. Sebab tu Nabi kata 2 alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah boleh nikmat. Alhamdulillah. Tak boleh kena bala pun alhamdulillah ke? Kalau kena nikmat, Nabi kata sebut alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat dengan kekurniaannya tatimmus shalihat, sempurnalah segala kebaikan. Kita ucap terima kasih Tuhan wi sihat kita. Wi anak yang bagus, anak yang lulus biasa, wi kehidupan yang mudah, rezeki yang murah. Maka alhamdulillahillazi bi ni'matihi. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat dia, dengan kurnia dia tatimmus shalihat, sempurnalah segala kebaikan. Kalau kita kena bala, turun-turun tangga masjid, naik sepak batu, berguling situ sebagai contohnya. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua benda. Kok tu yang takdir. Tok laki tak bini 2 apa? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tak serabu sikit aku. Tok laki bini 2 apa? Alhamdulillah, kurang-kurang aku relax sikit, tak payah basuh baju dah. Wi kok muda belaka basuh baju.
Aku nak pergi Maidin ya. Buat syarat abai nak bini dua boleh, tapi masuk baju ke apa biar hak muda basuh. Ambo nak pergi mari pergi Maidin, pergi Tesco, ikut masa-masa mana pun. Buat syarat gitu. Sedap kecek kita bawa jatuh. Dengar ke puan malu tak soyak ke dia lah, mau ke demo yang ni. Jadi alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala benda yang berlaku. Jadi Nabi ajar dalam dua keadaan yang suka dengan hati kita, alhamdulillah juga ucapkan orang berimeh. Dalam keadaan yang tak kena dengan kita, dengan kehendak kita, alhamdulillah juga pasal bagi Tuhan takdir. Itulah tanda hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak boleh sedih. Lama lagu tu kata, kalau lagu tak boleh sedih lah ustaz. Dok. Kalau anak kita mati, bini kita sakit, kita sendiri sakit, teriak tak ada masalah apa. Teriak tu tanda ada kasih sayang dalam hati kita. Nabi sendiri bila anaknya Ibrahim AS meninggal dunia, kecil lagi, Nabi ni tak ada anak dia lelaki hak hidup lama. Ibrahim tu umur berapa ya? Beranak semata meninggal dunia. Meninggal dunia, Nabi teriak sehingga basah janggutnya. Dalam hadis tu disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis pada waktu kematian Ibrahim anaknya sehingga basah janggut dia. Nak oyak bersungguhnya teriak. Basah janggut dia. Janggut Nabi ni lebat. Lebih pada tak saya kapek lagi. Tak saya kapek tu kita kira jebing tak mudah dah. Nabi lebat pada tu lagi. Basah janggut tu nak oyak, banyaknya air mata Nabi. Tubik. Sehingga Abu Bakar kejut. Abu Bakar ni saya baik Nabi kejut. Ya Rasulullah, orang setara tua ni teriak gitu lalu. Terkejutlah dia ingat orang panggil Nabi ni tak teriak. Teriak ni orang lain. Nabi dia ingat tak teriak. Terkejut Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tua teriak gitu lalu. Nabi kata, haza rahmah. Air mata ini tanda kasih saya. Tanda kasih saya. Tanda kasih saya dengan anak orang meninggal. Itu sifat kita sebagai manusia. Jadi sedih, duka cita tidak jadi masalah dalam agama. Bukan kata teriak tu kita tak terima takdir. Tak. Itu tanda kasih saya kita, perasaan kita, simpati kita. Tapi hak maksud tak terima takdir bila kita bahas. Kita bila soal ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapa anak ambo mati, anak orang lain tak mati. Ambo orang pah benar. Biarnya mati anak orang tu dia orang pah tu. Tak leh lah lagu tu. Tu kita panggil soal takdir. Mempersoal ke takdir. Sedangkan Tuhan ni la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Quran kata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tuhan ni tak boleh nak soal dah dia. Dia nak buat gapo pun kita tak boleh soal. Hak kena soalnya kita esok. Kita esok akan disoal satu persatu di akhirat. Tuhan kita tak ada hak nak soal dia. Bapa tu bukan hak kita nak tanya Tuhan. Tu tanda iman nombor satu. Betul hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara tanda takwa, fikiran jiwa kita. Orang yang bertakwa juga hati comel ni pula ialah mulut lidah dia. Dia tidak tubik koksi mulut lidah dia. Tidak kata menyupuh tak tu kalu, kecek huduh sokmo, tak kira puasa, tak puasa, tak kira tepat, kecek huduh. Ni orang yang ada masalah dengan hati dia. Ada masalah. Kecek asal kecek, huduh lalu. Tubik mulut, benda tak betul lalu. Kecek, nyupuh lalu. Tak kira mana. Nyupuh ni boleh kalau ada tepat. Bukan kata tak boleh nyupuh. Dalam Islam, bukan kata tak boleh langsung nyupuh. Kata huduh boleh. Marah boleh, tapi biar bertepat. Biar bertepat. Dalam Quran sendiri tu supuh tabat tiada abi lahabin wa tak, celakalah Abu Lahab ni. Dan celakalah kedua belah tangan dia. Tuhan supuh celaka ni tak ada lah beratnya. Tapi Quran sendiri supuh padai dengan dia. Padai dengan Abu Lahab. Dalam Quran ni Tuhan sebut Abu Lahab Tuhan sumpah dengan jelas tabat tiada abilah, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Tapi ada juga orang Tuhan sumpah fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah.
Tuhan kata celaka neraka we lah kepada siapa? Orang yang menulis buku, menulis kitab, lepas tu dia kata ni hak Tuhan, ni hak betul ni agama. Iaitulah ahlul kitab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis buk, nulis, dia kata ni bagi betul ni. Hak ni hak sebenar agama. Pada tipu ya. Jadi Tuhan kata fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Celakalah bagi orang yang menulis kitab bi aidihim dengan tangan mereka, summa yaquluna hadza min indillah, lalu dia royak kat orang mendakwa ni hak Tuhan ni. Hak ni hak betul ni agama sebenar. Sedangkan isinya adalah ngaruk. Isinya menyeleweng daripada ajaran hak sebenar. Hak ni Tuhan kata celaka. Fawailun. Celaka neraka we, kalau dalam kitab lama dia panggil neraka we lah. Dalam bahasa biasa celaka lah. Celaka mati bunuh orang lagu ni. Gitu. Jadi ada tempat boleh dalam Islam, bukan kata nyupuh kata uduh ni tak boleh, tapi biar kena dengan tepat. Kena dengan tepat. Abu Lahab tu Tuhan kata celaka buat apa? Sebab dia kata celaka ke Nabi. Nabi ipung orang di Bukit Safa. Waktu tu panggil semua anak beranak dia, mari belakang, orang pakat tubik habis. Muka Nabi tak atas bukit. Dia mengingat ada musuh nak mari lek belakang tu. Lalu Nabi kata, aku panggil mu belakang ni nak royak kamu ni tentang azab yang pedih di akhirat. Kalau mu berimeh dengan aku, terima Islam, selamat belakang dunia dan akhirat. Kalau mu tolak Islam, azab yang pedih duk tunggu di akhirat. Marah Abu Lahab, bangun cacah, dia kata taballaka ya Muhammad, celaka Muhammad hari ni. Kita tu gak tinggal habis semua mari ingat nak bering. Ingat nak bagi subsidi. Rupanya mai royak mu gini. Kata celaka mu ni Muhammad. Dia supuh anak saudara dia sendiri, taballaka ya Muhammad, alihaza jama'tana. Celakalah oleh mu Muhammad. Ni kau tujuan mu panggil kita. Ingat kau nak bagi barang nak berapa? Ingat kau nak royak nak raya ke esok bila kau berapa dak nak jemput gitu mah rupa mai royak bab agama, royak syurga neraka, royak azab. Supuh. Lepas itulah turun ayat tabbat yada abi lahabin. Kerana dia supuh Nabi, Tuhan supuh balik ke dia. Tabbat yada abi lahabin, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Wa tab, dan dia sendiri pun celaka. Tu ayat orang Melayu buat teh darah. Ilmu teh darah orang Melayu tu tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu mati darah tu. Ni yang turun dalam ni tak payah pisah ke apa gitu. Tu orang Melayu ni. Ilmu Melayu ni pelik-pelik. Ilmu mati darah lah tu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mati darah, tak percaya buat. Jadi so lagi iza samaun sakok dia kata. Alah ilmu orang Melayu ni letih. Kita belajar belakang zaman kecil sungguh tu kak. Pas ukur lepas tu. Amak atu apa dia? Ilmu nak amak atu ni kalau toyo kau apa mudah. Ni ajar kau etino ni. Ajar tak usah belajar. Mudah ilmu apa tu? Wal mukhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah derah tu. Lari. Tu kita tu kat ngapa tak mudah sampai budak. Bunyi ada atu tu kat baca-baca. Tu kita unggah dulu. Lepas tu kita lari dulu je. Tu tak lari-lari, kita lari. Jadi nak royak ni ada tempat. Islam ni bunuh orang pun boleh, tapi ada tempat lah dalam medan perang. Mempertahankan nyawa dan maruah kita dalam rumah kita. Orang masuk ceroboh nak gopok harta benda kita, nak rogoh anak bini kita, pada waktu tu boleh bunuh. Kalau mati pun mati syahid dunia. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun, man qutila duna irdihi fahuwa syahidun. Orang mati kerana mempertahankan harta benda dia, mati syahid dunia. Orang mati kerana mempertahankan maruah, kehormatan diri dan keluarga dia, mati syahid. Ada masa boleh dalam Islam. Islam ni bukan bagi jenis kaku dak. Nak kata uduh boleh, tapi biar pandai orang kita kata tu. Kalau dia jahat sungguh, boleh kita kata supuh dia pun tak apa, padai dia. Pasal orang jahat ni Tuhan kata laknat Allah atas dia. Tuhan laknat dalam Quran. Orang jahat, hak tak boleh berubah lah, hak dak lalu. Tapi kalau buat sikit-sikit, tak usah ajarlah kata kok si. Tu baik, balik. Jadi bila kita ni hati kita comel, ada takwa kepada Allah, mulut lidah kita pun terjaga. Kita tidak royak bagi tak betul.
kita tak bunuh perkataan yang buruk kepada orang, kita tak kecek dalam keadaan kita tak perlu kecek, ni enggak kecek semacam. Asal orang tanya jawab, orang tak tanya pun dia jawab. Ini masalah. Gapo bagai? Sebab tu ustaz ambo orang ni kalau kecek banyak dah cek gila. Ustaz ambo bunuh sebut di atas hari yang lebih pada 360 perkataan. Sudah cakap bila kita tu. Ni pun lebih pada 300 ni. Dia kata kalau kecek sehari lebih pada 360 gila. Gila habis orang duduk kecek ni. Maksudnya jangan kecek kok si. Jangan kecek kok si. Sebab tu orang yang bertakwa ni, kalau dia orang ngajar orang apa, dia tidak jawab belaka orang tanya. Ni setengah kita ni kan asal tanya jawab. Jawab tak tahu lah ke mana pun jawab. Tak salah dalam Islam ni kalau kita jawab tak tahu. Itulah kehebatan seorang alim. Kalau ada benda dia kata hamba tak tahu, ni minta maaf. Tu orang alim sungguh. Tapi asal tanya jawab bukan alim. Bukan orang alim. Orang alim ni dia tak malu ayat ni hamba tak tahu, minta maaf lah, kita tanya orang lain. Tu tanda berilmu orang tu. Tapi kalau asal tanya jawab, akhirnya ikut dia. Orang ni tu biar radio lama dah, 2-3 tahun lepas. Nak ayat contoh lah. Amo suka juga dengar dari radio tu, orang duk mengajar apa, petang hari ke tengah hari amo saja dengar. Suka dengar muka kita pun nak tambah ilmu juga. Ilmu ni kadang-kadang bagi tolong, hadis tolong tapi cara beroyak tak serupa. Situ kita boleh belajar. Cara beroyak tak serupa. Supaya orang masuklah. Ramuan tolong lah tapi serah tak serupa belaka. Gula kapur ni lagu lain. Gula kapur tu pada bagi tu juga, daging tu, repuh tu ya, tapi dia tak serupa cara ramu. Jadi ngajar pula gitu. Kadang-kadang hadis tu yang ngajar. Tapi 3-4 orang ustaz tak serupa belaka beroyak. Tu cara dia ramu. Jadi hamba rajin dengar radio ke apa ni. Ada seorang cerita nak ustaz ni. Ni nak ayat lorak ni, bagi lorak. Dia kata siapa buka puasa, bulan puasa ni kalau setubuh dengan sengaja batal, betul lah. Batal puasa, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Orang tanya dia, orang tena ni kena juga ke? Kena lah, tak mesti puasa 2 bulan turut-turut. Enggak orang tena nak puasa 2 bulan turut-turut lagu mana? Orang tena sah nak tak boleh. Mati duk kelik pun tak boleh. Sebab dia bocor ke tengah jalan. Tak ada sempurna, sebulan pun tak cukup dah. Dia nak suruh puasa 2 bulan turut-turut ke mana? Orang jatuh boleh lah, moga dia tak ada cuti tu, kecuali dia mencutikan diri dia. Tapi dia ni kilorak jawab. Tak boleh dia kata kena puasa 2 bulan turut-turut. Jadi tak kena lah cara jawab. Tu geger lah orang dengar, orang tahu sikit kak. Geger lah, tu contoh. Baik, balik pada cerita. Jadi sebab tu tanda comel hati kita takwa ni ialah kita jaga. Lepas tu perbuatan kita dia tak buat benda kosong-kosong. Tanda hati kita molek, kita takwa pada Allah. Sebab takwa ni hak mudahnya, hamba tak ayat tadi pasal mudah yang makna takwa, walaupun takrif macam-macam dalam kitab. Tapi hak mudahnya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Tu ya ulama wi tafsir yang mudah. Takwa ni apa? Ialah membuat hak Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Gapo Tuhan suruh buat setakat boleh. Hak mana Tuhan larang tinggal setakat boleh. Wattaqullaha mastata'tum, kata Tuhan. Dalam satu ayat Tuhan kata wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah olehmu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Tuhan suruh buat 100 perkara, kita buat setakat kita boleh. Paling kurang pun berapa? Kena 45% lah, paling kurang 45 perkara sebab markah luluh di sekolah. Kalau 30, 25 tak luluh. Dia sekolah ni ada markah luluh kan. Kalau orang jadi cikgu biasa 45 tu markah luluh. Nak suruh jadi PAH kena 45. Jadi kalau Tuhan suruh 100 perkara kita buat, kalau boleh buat 45 perkara tu luluh dah kita, masuk dah dalam bab orang bertakwa. Kalau boleh tinggi lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab kita ni tak serupa kan. Ada orang boleh buat banyak, ada orang boleh buat sikit. Itu atas kederak kita masing-masing. Tuhan pun sebut dalam Quran. Summa apa ni? Summa awrathnal kitaba allazina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Tuhan dah kelah kita orang. Summa awrathnal kitaba allazina istafaina, kemudian kami wariskan kitab tu kepada orang-orang yang kami pilih.
Faminhum, ada di kalangan manusia ni, orang beriman ni, zalimun li nafsih, yang menzalimi dirinya. Kelah kita ni zalim diri, iaitu dosa dia banyak, amal dia sikit. Ni zalimul. Wa minhum muqtasid, ada orang yang bersifat pertengahan. Pertengahan ni ialah duduk tengah-tengah, amal soleh dengan keburukan dia tu lebih-lebih kurang, berambak 50-50. Kali ni hak bahasa mudah hamba terjemahlah. Papu aminhum sabiqum bil khairat, ada orang hak lebih kebaikan dia 70%, 90% kebaikan, keburukan dia sikit saja. Jadi ada kelah kita ni, Tuhan buat tak boleh nak lari dah, pasal kemampuan kita manusia tidak sama. Tapi yang penting ialah kita kena usaha buat hak Tuhan suruh, setakat kita boleh buat, tinggal hak dia larang, setakat hak kita boleh buat. InsyaAllah kita boleh selamat. Jadi amal perbuatan kita pun mestilah menepati kehendak Allah SWT. Dan puasa ni lah salah satu cara Tuhan bentuk kita. Ya, Tuhan kata matlamat objektif paling utama daripada puasa ni ialah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah SWT. Inilah orang kata primary objektif. Saya cakap putih sikit. Primary objektif, matlamat paling utama daripada puasa ialah takwa, mencari takwa. Sebab itulah cara kita nak nilai lepas puasa ni, kau jadi kau kita ni kau buat nak. Tu ya cara mudah. Ambo sendiri tuan-tuan nak nilai, orang lain tak boleh nilai, kita boleh nilai. Puasa ni jadi hijau kau dak tahun ni lepas ni, lepas raya. Lepas raya kita nilai diri kita. Kau dekat kau kita dengan agama, kau jinuk kau dengan ibadah, kau rajin kau buat amal. Kalau ada benda-benda tu, makna puasa kita jadi hijau. Ada kesan, iaitu dia berjaya mendorong jiwa kita supaya lebih terbuka nak terima agama, lebih terdorong untuk buat ibadat, lebih mudah melakukan amal-amal yang soleh. Tanda puasa kita jadi. Tapi kalau lepas ni kak selok kera pula, balik asar masa bulan puasa tu kak, bukan main lagi, awal lagi pergi masjid, jemaahnya rajin pesan bini kak, baca Quran, lepas takbir raya tu hilang rai, tak semaya zuhur naik raya, duk kalut duk makan kuih. Masjid pun tak mari tu, hari Jumaat pun nuh kat lepa, semaya kat lepa. Hari Jumaat mari tapi semaya kat lepa. Hari lain kak penuh masjid. Maka ada masalah. Lah ni kita tengok kan, saya pun heran. Bulan puasa ni kalau hari Jumaat masjid melipuh. Kalau tu imej pergi lewat tak boleh naik masjid, kena naik ke jendela. Ramanya bulan puasa ni hari Jumaat, Tuhan lah tahu. Kalau salah kita pergi lewat, mayat tangga kita. Lepas puasa terapati, sedang-sedang molek ya. Gimana tu hamba rasa puak ni duk alai gua ni, dia turun bulan puasa ya. Habis puasa dia balik mula duk alai gua ni. Mari mana tu kalau kita kira, perhatilah mana-mana pun. Kalau bulan puasa, ya Allah, hari Jumaat tu terawih sorok, terawih juga. Oh, berjojuk. Ni start 17 ni tak tahu lagu mana ni. Start 17 tu. Oh, hilang sebagai. Hilang sebagai. Akhirnya tu imam kata bila duk main sallallahu lelah dua tu. Hilang gimana setengah tu juru sikit pergi maiding, dia jadi jaga semata di maiding. Bini duk beli dia pergi mari luar. Tu siapa jaga apa pening dia tukar. Tukar kan jaga. Tak pergi tak boleh marah bini. Bini pula tak cukup lagi kuih, nak 10 rotok, 10 ting. Boleh ke tak boleh, bukan kata tak boleh pergi maiding tu. Kalau salah sungguh lagi tak ada keperluan, kena pergi tinggal tarawih. Bagi hamba tak ada masalah, balik semayang lah tarawih. Mung timuh, mung ajak aku pergi maiding, tinggal tarawih tak apa. Balik karya sudah beli maiding, kita semayang tarawih. Aku jadi tok imam muncul sallallahu. Mana kau? Janji gitu dengan bini tak ada masalah. Balik karya mung timuh, mung sallallahu deras sikitlah aku jadi tok imam. Mana awak guano ustaz tak? Payah kau semayang tarawih ni. Semayang tarawih tu 2 rakaat semayang tarawih ni, 2 rakaat. Malah kau buat lapar. Faham tak ingat surah? Hamba bukan hafiz. Siapa suruh jadi hafiznya? Baca Fatihah. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua keluar Allah. Padahlah ada orang mayat tarawih lapar, kuliah agak keluar Allah. Oh Allah, puas hati ke dia. Semaya dah dalam perkaat, kuliah agak keluar Allah. Keluar Allah pula senapah.
Kita tak ada nak bersih, tak sudah bersih, Allahu akbar takbir rokok. Nak kerja. Tidak payah mai tarawih ni. Dah nak pergi Maidin sangat gilah beli balik semaya tarawih. Timur menjadi makmum kerja takmir. Baca kuliah aku Allah. Amo tak ingat ustaz kuliah aku Allah kalau kuliah toka tak boleh berhenti orang India apa masuk Islam. Minta maaf lah kalau ada orang dia mau masuk Islam mayat takmir baca kuliah. Takmir tak boleh nak berhenti. Duk main la bunuh mata duk musing. Dia dengar serabut. Dia muka dia ingat ayat tu. Dia tanya, haji, lakum dinukum tak ada mari ke? Dia tanya tu email. Oh leluh kerja Dah lama tak berhenti rokok-rokok dah duk main musik Kuliah ni tak boleh kira makan orang. Kuliah dengan lafaz kuni sebab tu tempat hotel Quran amu besok yang budak gitu pak kata Quran puak-puak terlebar ni pakai ejah tempat duduk takut kena lam yakuni. Dia kira lam yakuni pun dia lari duduk lain semua pakai tafsir lam yakuni masa makan orang juga tu lam yakuni ni antara suruh makan orang musibah tolong lah. Kuliah pula tu juga nak berhenti tak boleh. Jadi siapa hak belakang tanya laku di nuku tak ada mari. Jadi hak tu balik tak ingat kuliah, tak ingat keluar Allah, tak ingat baca Fatihah saja. Jadi semai tahu kata ada arah lah ni. Lama tu email pakai baca Fatihah saja leluh. Nak oyak kalau kita salah dah nak pergi sangat Maidin nak beli baju anak, nak gapo siapa tinggal semai tahu masjid, balik semaya sendiri. Ajak bini maya, tak boleh pergi juga. Tak kuliah tak ingat keluar Allah, tak ingat baca Fatihah saja. Cukup dah bagi tu. Fatihah pun tak ingat juga ustaz. Pakai kambuh lah. Islam nama imam Fatihah pun tak ingat. Hak ni ustaz ambo kata pakai kali-kali lebih kambuh seni cerita biar orang baca komung Fatihah. Dah tak ingat sangat kak. Seni cerita. Nak royak. Jadi tu ya pentingnya kita dengan agama. Comel kehidupan kita hari ini menepati kehendak Allah SWT. InsyaAllah jadi comel kita boleh puasa. Amal kita ni InsyaAllah Tuhan terima. Syaratnya mudah. Amal ni syarat mudah Tuhan terima dua kali. Fudail bin Iyad, salah seorang ulama besar. Dia panggil apa ni? Imamul Haram, apa bukan Imamul Haramain? Abidal Haramain. Fudail bin Iyad ni gelar dia Abidal Haramain. Ahli ibadat dua tanah suci. Dia tak pergi mana? Mekah Madinah. Salah seorang ulama tabi'in dipanggil Fudail bin Iyad. Ahli sufi yang terkenal, bukan tabi'in dah, dia tabi'in dah. Dia sampai kemudian. Dia ni pernah orang tanya, Tok Guru, dah kita bahas Tok Guru lah, kampung kita ni. Lagu mana syarat Tuhan nak terima amalan kita? Sebab amalan kita ni penting juga. Kadang-kadang kita beramal banyak, Tuhan tak terima. Habis teh dah kita tu gak mengatik tu healing buah sebeh tu gak peku kucing pun mampu. Besarnya buah sebeh tu. Semaya tu gak banyak tapi belum tentu Tuhan terima. Jadi orang tanya dia, Tok Guru, apa syarat supaya amal kita ni Tuhan terima? Dia kata dua perkara, dua syarat saja supaya amalan kita diterima. Iaitulah akhlasuhu wa aswabuhu. Ni dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam ni tuan-tuan boleh rujuk lah huraian hadis 40 dalam bab ikhlas tu. Dalam Jami' al-Ulum wal Hikam tu disebut syarat amalan kita diterima dua perkara, iaitulah akhlasuhu wa aswabuhu. Dua syarat. Pertama, akhlasuhu, amalan yang paling ikhlas. Tu syarat pertama supaya amal ni Tuhan terima. Nombor satu, mesti paling ikhlas. Yang kedua, wa aswabuhu, yang paling betul, yang paling tepat. Dua perkara. Jadi orang tanya dia, apa dia maksud ikhlas dengan betul ni? Akhlasuhu ni maksudnya an yakuna lillah. Amalan kita tu biarlah kerana Allah. Kita buat apa-apa pun kerana Tuhan. Jangan kerana go tu, jangan kerana go ni. Kadang-kadang kita ni manusia ni buat kerana orang. Semaya sunat di masjid tu gak rajin pasal malu. Dia TFB benar, jadi kena semaya sunat rajin lah. Takut orang kata lah TFB semaya sunat pun sikit. Jadi semaya sunat banyak. Contohnya lagu tu. Jadi kerana orang, bukan kerana Tuhan. Mari masjid tu kerana malu kau tu email. Sebab tu email seumur bila jumpa ai, "Mana mak, lama tak tengok masjid." Jadi serabut kau tu email pergi mai. Baru dia tak tanya aku tidak kan. Entah CV dia tanya rumah dia, aku sebelah rumah dia. Ada setengah orang pula rajin pergi masjid, tak berhenti, tak masuk waktu, dah. Apa pasal nak kanak tu email.
Dia tahu anak tu email ada comel, dia beh macam. Tak masuk waktu beh dah. Sungguhnya nak royak. Jadi tak ikhlas belaka tu. Tak ikhlas. Jadi biarlah amalan kita ni lillah. Betul-betul kerana Tuhan. Nak tahu tanya kerana Tuhan tidak ni, kata ulama seni. Puak kita mayat sunat kita. Tiga orang ada dengan orang tak ada serupa kada kita buat. Tu ya cara nak mudah nak suruh kita ni ikhlas. Demo suruh 3 jam pagi ni boleh ke? Kuliah 3 jam boleh. Kita berhenti pukul 10 dah. Mu nak metah pertama balik demo loh lah duduk sini. Gua kapal demo. Dan sikit lagi sebelum berhenti kan. Baik, jadi ikhlas ni ialah kerana Tuhan. Mudah je kata Imam Ghazali, kita nak nilai amal kita, semaya sunat kita ni. Waktu orang ada ramai, depan orang dengan kita semaya 3 orang tak ada serupa kan tu. Tu ya. Kalau 3 orang ada tu kita semaya molek, rajin, 3 orang tak ada, kita buat lagu tu juga serupa, cek ikhlas. Tapi kalau depan orang agak bukan main lagi tertik terning juga apa semua, tak ada orang agak. Bukan setakat tertik, maya bodok. Maka kita tidak ikhlas dalam amal. Jadi kena ikhlas. Penting kena ikhlas. Kita buat gambar berderma pun bukan kerana malu kat orang kita beli 50 riyal. Kita buat kita ikhlas. Aku boleh beli 10 riyal, 10 riyal. Boleh beli sama. Atas kita ikhlas. Sebab nilainya duduk situ, bukan nilai banyak. Pos sedekah ni, derma kita tidak nanti banyak, sikit pun boleh. Nabi pernah sebut ittaqin nar walau bisyaqi tamarah. Lindungilah dirimu daripada neraka ni walaupun dengan hanya sebelah buah tamar. Nabi sebut, maknanya sedekah derma ni separuh buah tamar apa boleh dah. Kerak 2 buah tamar bagi kat orang. Boleh dah kalau kita ikhlas kepada Allah. Yang kedua, syarat yang kedua, aswabuhu yang paling betul. Yang paling betul ni kata Fudail bin Iyad ialah ayyakuna ala sunnati Rasulillah. Amalan kita tu menepati sunnah Nabi. Ada asahnya dalam sunnah, dalam agama. Jangan bagi kita reka. Ibadat-ibadat ni tak boleh reka. Tak boleh buat sendiri. Tu kena ingat molek. Sebab tu gapo barang kalau tak ada sandar jangan buat. Jangan anggap sebagai ibadat. Sebab hal ni fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina, siapa yang cipta barang urusan agama ni ma laisa minhu, bukan asal agama, fahuwa raddun. Yang kita panggil dalam istilah bid'ah. Benda bid'ah hak tak ada pucuk dalam agama. Bid'ah ni bukan setakat baru, tapi barang tak ada pucuk dalam agama. Baru ni banyak. Barang baru ni banyak atas dunia ni, tapi bukan semua tu kita panggil bid'ah yang salah. Tak ada pucuk tak apa. Terus sembahyang tarawih jemaah. Tak ada zaman Nabi. Nabi tak buat. Nabi subit sembahyang tarawih tu 2-3 malam. 3 malam tak silap dalam hadis. Lepas tu Nabi tak tubik, pas sudah siapa dia wafat. Sahabat tunggu cokoh. Tak tubik. Siapa dia wafat? Orang tanya buat apa ya Rasulullah tak tubik semaya? Dia kata aku bimbang kalau aku tubik tiap-tiap malam, semaya tarawih ni akan jadi fardu. Tersebut dalam hadis yang jelas. Aku takut jadi fardu. Sebab tu aku tak semaya. Lepas tu Nabi tak semaya dah ramai-ramai. Masing-masing buat sendiri. Zaman wakar pun lagu tu juga. Sebab tu dalam masjid tu, situ sini bukan setakat 2 email, 5 email dalam masjid. Situ stopok, sini stopok masjid Nabi tu. Sehingga mari zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar jadi khalifah, dia sekabut tengok. Allah, situ stopok, sini stopok. Umar kata, boh, maya suku-suku ni, mulai malam ni, semaya tu email. Dia latih Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni salah seorang sahabat Nabi yang baca Qurannya sedap. Bila dia baca, Nabi kata malaikat pun turun dengar. Malaikat turun dengar dia baca Quran. Sedapnya dia baca Quran. Nabi sendiri kadang-kadang curi. Malam-malam lagi dengar kawan tu baca. Duduk tanah dalam gelap dengar. Sedapnya suara Ubay bin Ka'ab ini. Sehingga malaikat kita ni setokoh malaikat bini pun lari dengar baca Quran. Kokak. Sedap nyanyi lagu Ustaz pula pada baca Quran. Jadi tu bah. Jadi Umar kata mulai malam ni boleh maya ramai-ramai. Semua maya sekali satu email. Situlah bermulanya 20 rakaat semaya tarawih. 20 rakaat. Mari mana 20 rakaat ni ialah pada zaman Sayyidina Umar. Buat satu email dalam satu masjid. Dan Umar kata nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik benda baru, hak inilah. Hak aku buat ni sebaik-baik bid'ah. Dia sebut bid'ah juga, tapi bukan bid'ah di segi syarak. Bid'ah di segi bahasanya, benda baru, hak tak ada zaman Nabi.
semaya dengan seorang tu imam secara berjemaah 20 rakaat. Tak ada zaman Nabi, sebab tu Umar kata benda ni bid'ah di segi bahasa, barang baru. Tapi ada sandarannya. Sebab Nabi pernah buat. Dan apa yang dibuat oleh sahabat ni, Nabi kata sunnah belaka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di abdu 'alaiha bin nawajis, kata Nabi. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah apa ni khulafa'ur rasyidin, Umar, Abu Bakar, Ali, Osman hak mari lepas pada aku. Serupa ya dengan sunnah aku. Tu Nabi suruh pegang. Jadi hak sahabat buat ni dikira sunnah juga. 20 rakaat kita semaya. Tapi 8 rakaat pun betul juga, tidak salah. Nak semaya 8, semaya gilah. Nak semaya 20, semaya gilah, jangan duk baloh. Ni duk baloh gege dua-dua tak pergi tarawih. Hak tu ya celakanya. Celaka tu lah. Baloh kedai kopi 8 ke 20, 8 20, dua-dua tak tarawih. Ni penuhnya. Hak pentingnya semaya. Mu sanggup buat 8, buatlah. Tak sebal buat 8. Jangan kata kat orang. Hak buat 20, jangan kata orang buat 8. Pakat-pakat buat, agak-agak Tuhan terima berlaku amal kita. Sebab ada asas berlaku. Kalau nak sedap lagi 30 ni. Zaman Saidina Osman 30 ni rakaat. Zaman Saidina Osman tarawih ni 30 ni rakaat. Tak usah buatlah, tinggal tu imam kata bila sah lah. Hak 20 tu pun lama dah tinggal. Kalau 30 ni selok kera buat kita ni. Zaman Saidina Osman 30 ni. Mazhab Maliki dia semaya 30 ni rakaat. Tarawih ni. Jadi hak tu betul. Jadi asasnya mesti ada sandaran dalam agama. Kalau tidak tak terpakar. Semaya ke apa sebab tu semaya. Minta maaf hamba sebut ni, hak ni benda sensitif sikit. Tapi contohnya semaya temih tu. Hamba lah acak kali dah hamba sebut sebab setakat hamba duk ngaji ni tak temu kok semaya temih bila mak kita mati ke ayah mati adik-adik semaya temih. Semaya temih. Ramai kita buat. Hamba sendiri setakat hamba ngaji hamba tak jumpa. Orang mari suruh buat pun hamba tak buat, kata sebab hamba tak jumpa lagi setakat hamba ngaji. Jadi hamba bimbang lah kalau kena cek molek bagai-bagai lagu ni supaya biar ada asas dalam agama. Jangan kita buat dan kita anggap ibadat. Bila ibadat masalah lah kita. Buat surah tu lagu tu surah ni tak salah buat surah. Tapi kalau kita anggap surah tu buat surah ni ibadat, tutup tahu agama pun no. Nak buat surah tu sendiri tak salah. Hamba suka kadang mau buat surah boleh satu pai makan. Tapi kalau kita anggap ni tutup tahu agama, tak leh tak buat surah boleh muharram, tu penuh. Tak kena dah. Supaya sambut maulud. Sambut maulud ni walaupun ada khilaf bahalah ulama, tapi pada pandangan hambanya tidak salah kita buat sambut maulud. Untuk mengingatkan masyarakat tentang Nabi, nak ambil pengajaran kita buat ceramah, buat apa, tidak salah. Tapi kalau kita anggap benda ni tutup siapa kalau tak leh, kalau tak buat. Supaya setengah orang tua kampung tu, tak leh tak buat surah boleh muharram ni. Jadi satu kewajipan, tu tak kena situ. Tak kenanya situ. Jadi benda-benda ginilah kita kena berhati dalam agama ni, kena cermat. Sebab syarat tadi dua, ikhlas satu hal. Tapi kalau tak betul, ikhlas dah dia buat kerja tapi tak betul. Benda tu tak betul dengan agama. Tuhan nak terima lagu mana? Kalau betul tak ikhlas, Tuhan tak terima. Apa sah lagi kalau tak ikhlas, tak betul. Jadi kena jaga dua kaum. Nombor satu, biar kita buat kerja ikhlas. Yang kedua, amal ibadat yang kita panggil amal ibadat ni secara khusyuk. Hak hidup pada dunia tu cerita lain. Hak khusyuk ibadat ni biar betul-betul ada sandaran, ada hujah yang gagah dalam agama supaya kita tidak letih saja. Kalau tidak letih saja tu kita buat, kita suruh molek habis tu. Tapi esok-esok Tuhan pekung habis depan muka. Tuhan ni dia pongoh juga di akhirat tu. Pernah sebut dalam satu hadis, orang yang buat amal ni tidak ikhlas. Esok di akhirat amalan dia banyak. Dalam kitabnya banyak dia buat, tapi semua tu Tuhan ambil, Tuhan gupar. Kalau kita guna bahasa kampung nak semudah faham, Tuhan gupar sepuluh gupar kain buruk, dia pekung atas muka. Peku balik atas muka kita. Kita buat habis dah atas dunia ni. Tapi kerana tidak ikhlas, riak, kerana nak nunjuk ke orang nak gitu nak gini, akhir semua amalan ni Tuhan gupar sebab kita gupar kain buruk. Gupar. Peku atas muka ambil. Munak sangat. Nyanyo kalau kena gitu nyanyo. Kita tu kat habis dah nelah dai-dai. Semaya ke apa semua mengatik tu kat healing tu kat siapa longgar pinggir-pinggir. Tapi barang tu Tuhan tak terima. Jadi rugi kita.
rugi. Jadi sebab tu dua perkara ni hamba besar diri hamba sendiri, tuan-tuan dan puan pakatlah kita jaga insya-Allah, dan kita berdoa berkat bulan Ramadan ni Tuhan buka pintu hati kita untuk buat benda yang molek dan diberikan taufik dan hidayah. Setakat itulah dulu kita berhenti masa betul terlebih dah daripada yang sepatutnya. Nama minta maaf banyak-banyak kerana ambil masa, dan ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama, dan kepada pihak masjid yang sudi beri peluang pada hamba untuk berkongsi maklumat dan pengalaman dengan kita semua. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati oleh Allah SWT, diberikan taufik dan hidayah insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.